على حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام وسلم. شون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sakabul. Apa ghaira dinillah? Betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afa ghaira dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardh taw'an wa qarhan wa ilayhi yurja'un. Maka apakah selain daripada agama Allah Ta'ala yang merupakan tauhiduz zat, agama Ta'ala yang berpaksikan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah selain daripada agama Allah mereka mencari, ia berguna menuntut oleh mereka itu mana? Wahai orang-orang yang berpaling dan orang yang fasik. Berpaling mana dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasik mana orang yang melakukan kerosakan. Maka kerosakan jadi umum. Buat maksiat itu semua fasik punya, membuat kerosakan. Tapi istilah kita, maksiat yang taraf dosa besar itu dipanggil fasik. Ya. Ataupun mereka mengekali dosa kecil pun jadi fasik. Itu pada ulama fiqh dia bagi dua. Sebab nak letakkan dalam babun adalah, kalau sekiranya kecil dia buat tadi tak jadi fasik lagi. Ya, kalau dia dosa besar dia buat jadi fasik, maka dia ada hukum hasil. Dia tak boleh menjadi saksi dan seumpama lah. Ada pun ulama sufi tak ada kecil besar, dosa semua besar. Bahasan di neraka, mana neraka dia kecil besar dia. Dua-dua pandangan dia betul. Ya, sebab pandangan dia masing-masing sudut. Orang ni pandang sudut ni pandang sudut. Memandangkan sudut azab, mana ada azab kecil besar, neraka Tuhan. Memang tempat azab. Kalau tak azab tu bukan neraka namanya. Habis. Jadi Allah bertanya, apa ghaira dinillahi yabghun? Adakah selain daripada agama Allah yang menuntut oleh mereka itu? Mereka nak cari selain agama Allah, ya, sebagai jalan untuk menyelamatkan mereka. Ya, itu satu kerja yang menyesatkan. Dan padahalnya kepadanya kepada Ta'ala, lahu ailillah, bagi Ta'ala lah, aslama man fis samawat, berserah diri, tunduk, dan merunduk siapa saja yang di langit, yakni para pemilik, ya, syuhud dan mukasyafah. Jadi maknanya semua benda tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal, ya, kepada Ta'ala berserah diri, tunduk dan merunduk. Siapa dia? Man fis samawat, siapa saja yang di langit, yakni pada para pemilik syuhud dan mukasyafah. Dan siapa saja di bumi, ya, bumi itulah para memilih ilmu dan muamalah. Ini tafsiran daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Walhasil semua makhluk tunduk kepada Ta'ala. Maka dibagikan dua sini, makhluk samawi dengan makhluk ardi. Samawi mana atas. Siapa orang atas? Orang duduk dalam makamil mukasyafah. Itu istilah isyarat. Dan orang di bawah, itu orang duduk makam ilmu syariat biasa. Walhasil semua itu tunduk. Adapun tafsir secara umumnya, semua makhluk terikat dengan Ta'ala, tunduk dengan Ta'ala, dan arti kata lain, semua benda adalah daripada dia. Kemudian tau'an wa karha, tau'an dengan baik, dia taat dengan sukarela kerana penuh keyakinan dan kepastian. Dia tunduk dengan rela sebab dia kenal Allah Ta'ala siapa dia. Pertama, hak dia tak ada siapa boleh cabar. Dia kata jadi, tak ada guna dia nak berumut, ya.
Yang keduanya kalau dibungut jadi masalah, dia pula ada masalah dengan Allah Ta'ala. Kemudian yang keduanya, Allah Ta'ala jadikan semua tu maknanya ada hikmah yang tertentu. Sama ada makhluk dapat mengesan atau tidak, tu soal yang lain. Sebab yang mentadbir ni bukan makhluk, khalik, bukan akwan, tapi muqawwin, iaitu al-mujid, dia yang memiliki, mengetahui segala-galanya. Maka bagi orang yang mengenali Allah Ta'ala, sudah pasti mereka tidak lari kalbi dia dari Tuhannya. Tau'an maknanya baik, yakni dengan sukarela kerana penuh keyakinan dan kepastian. Wa qarha, maupun terpaksa kerana hanya taklid dan mengira-ngira. Jadi orang yang mengira-ngira, bertaklid ni dia berat, karhan, buat ibadat, tapi masih berlawan dengan nafsu. Sebab apa? Dia belum berapa kenal betul-betul, belum berapa dekat. Jadi amalan dia maknanya ada suasana itu, ya, rasa terpaksa berlawan. Berlainan orang yang sudah mana mengenali dan menyerahkan diri pada Ta'ala lain. Wa ilaihi, dan hanya kepada Allah Ta'ala saja, bukan kepada yang selain dia. Ya, itulah apa? Yarjun, sukanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yurja'un, dikembalikan. Mereka dikembalikan sebagaimana kembalinya, iaitu bayangan zil pada pemilik bayangan. Ya, zil maknanya apa? Bayangan. Pokok bila ada tengah hari seluruh matahari dia ada bayang. Maka bayang tu kembali pada siapa? Mengikut siapa? Mengikut pokok je lah. Tak adalah maknanya bayang tu bentuk lain. Ya, dia bertindak ikut lain. Kita begitu juga bayang kita. Maka zil kita ni mengikut pemilik. Siapa pemilik? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya kembali. Kembali bayang kepada dia balik. Dia panjang pilih pun akhirnya balik kembali pada apa? Tuhan bayang. Mana makhluk segalanya kembali pada dia. Minallah billah ilallah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka oleh kerana itu kita serah. Wa ilallahi turja'ul umur, kepada Allah diserahkan segala urusan. Kalau ada hajat-hajat besar, di antara wirid bacalah wa ilallahi turja'ul umur, baca 100 kali. Ya, dengan memandang betul semua itu hakikat daripada dia dan pohon pertolongan, dalam keadaan kita memfakirkan diri kita kepada dia. Ya, insya-Allah dia buka. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Qul, katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul yang paling sempurna, dengan singkat padat. Ya, qul, katakan dalam perkataan yang jamak, jelas, padat dan jelas. Apa dia? Amanna billah. Makna terkandung dalam kalimah amanna billah. Kalau soal panggil amantu billah. Bila ramai amanna billah, masuk semua itu lengkap. Kami beriman dengan Allah, masuk semua sekali. Bila beriman, dia yakin Allah Ta'ala, semua perkara dari Allah dia akan terima. Ya, hukum hakam dia, perkhabaran dia, keimanan kepada Rasul, malaikat, semua dia khabarkan daripada Allah Ta'ala. Sebab dia kata, katakanlah dengan lapan singkat, tapi mafhum dia, maknanya padat, makna dia besar. Amanna, kami beriman, mana kami yakin, tunduk dan yakin billahi, dengan Allah Ta'ala. Mana kepada Allah Ta'ala yang Maha Esa, Maha Tunggal. Lapas tunggal esa ni lapas yang cukup jelas, menunjukkan kehebatan pentadbiran Allah Ta'ala. Sebab dia esa, tak boleh berbilang. Kalau berbilang, makna batal makna ketuhanan. Sebab makna Tuhan, dia mesti semua benda terikat dengan dia. Tak ada satu benda pun yang terlepas. Maka kalau berbilang Tuhan, makna ini akan batal.
Bila mana dia batal, tak ada Tuhan, mustahil. Kalau tak ada Tuhan, satu alam pun tak ada. Sekarang kita lihat alam ini ada, bermakna Allah Ta'ala bersifat dengan tunggal, bersifat dengan apa? Iaitu As-Samad nama dia, tumpuan segala perkara dengan dia. Maha berdiri. Apa makna berdiri? Dengan makna dia qayyum, berdiri sendiri, qaim binafsi. Adapun kita qaim bi ghairi. Allah Ta'ala qaim binafsi, berdiri dia makna apa? Qiyam makna wujud dia dengan sendiri, dia tidak berhajat kepada siapa. Adapun wujud kita qaim bi ghairi, wujud kita dengan yang lain. Siapa lain? Huwallahu Ta'ala. Segala makhluk dia punya wujud bi ghairi. Adapun Tuhan qaim bi nafsi. Sebab salah dipanggil orang kata kita mesti ada keyakinan diri. Bermakna dia yakin dengan diri dia, bukan yakin dengan Tuhan. Itu tak betul-betul dia buat tak faham tu, betul-betul dia berbuat syirik dengan Tuhan. Dia tak pasal-pasal yakin dengan diri kita. Allah Ta'ala mengajar kita melalui lisan Rasul al-yakinu billah, yakin dengan Allah, bukan yakin dengan diri kita. Kita apa ada jahil bangsat fakir kita dengan Tuhan. Ketarik sentapkan Nabi tergolik tu kan. Ya. Ini bila bercakap tak ada ilmu tu, al-jahlu wal kufru. Jahil dengan kufur ni macam mati hitam dengan mata butir, dekat sangat kan. Ya, sikit dia boleh tergelincir sebab kejahilan terutama tentang ketuhanan Allah Ta'ala, tentang tauhid dengan Tuhan. Itu mana maha berdiri. Makna sini berdiri dia qiyamuhu bi nafsih. Ada dia. Ada pun kita qiyamuhu bi ghairi. Dengan kepastian. Mana tidak ada syak, zan, waham, tak ada. Pasti, yakin, jelas. Itu dia. Dan wujud hakiki. Wujud Allah Ta'ala hakiki. Lawan dia apa? Majaz. Wujud hakiki mana wujudul mutlak. Wujud yang sebenar, wujud yang mutlak, mana tidak terikat dengan sesiapa. Dan wujud asli mana wujud dia ni adalah hakiki asliyun. Mana asal wujud. Ada pun kita bukan asal. Kita dipanggil arid, mana baru datang. Dulu tak ada, sekarang baru ada. Awak ada bila mula? Tahun 60. Awak tahun 30. Awak tahun 50. Awak tahun 80. Yang ni tahun 90. Mana masing-masing ada tarikh. Tarikh datang, arid. Sebab asal dia tak ada. Semua makhluk asal dia ada. Ada pun Allah Ta'ala sebaliknya. Asal dia ada. Dipanggil wujud dia asliyun. Wujud hakiki. Lawan hakiki apa? Majaz. Sandar saja. Orang panggil ambil nama saja. Air paip. Air paip. Betul paip tu ada air. Pergi ambil batang besi tu pergi perah ramai. Ya. Kalau batang besi sekarang dah pakai apa? PVC. Itu pun boleh tahan kalau pulas, melecet tangan, air kan ada. Kalau batang tebu tu lain lah, ada air. Tapi kenapa air paip dia dapat air? Sebab sandar dia lalu kat dia. Sebab tu disandarkan kita melalui apa? Usaha dan ikhtiar. Al-kasab. Al-ikhtiar wal-kasb. Itu hikmat. Tuhan sandarkan kita usaha tu kat kita. Usaha, ikhtiar mana pilih untuk disandarkan pahala atau dosa. Sebab tu mereka yang kata tak ada usaha ikhtiar, bermakna dia nak mencarikan syariat. Itu golongan Jabariyah. Dia terlajak tak betul. Ya, konon ni nak letak semua daripada Tuhan. Betul lah sama Tuhan. Tapi jangan lupa Tuhan juga yang meletakkan sebab usaha ikhtiar di kita. Tapi bukan usaha ikhtiar tu memberi kesan. Yang memberi kesan at-taksir huwa Allah. Itu saja. Itu ahli sunnah wal jamaah. Ya. Berkenaan di syariat dan hakikat. Ya. Ni kadang-kadang dewan tak apa, dia nak berlepas diri tak faham. Bila buat benda yang tak betul, ya, dia nak lari, dia kata apa? Ni hakikat dari Tuhan. Itu cakap orang jahil lagi. Cakap nak berlepas diri. Ya. Jadi kita kena syariat kena ada, hakikat pun kena ada. Baru dia jalan cantik dua kepak. Kalau kepak syariat dia tak ada, dia patah, tak boleh terbang. Ya. Dia mengaji, dia pulangkan hakikat semua. Ada benda tak payah cerita, semua hakikat dari Tuhan. Itu tak payah cerita. Ya, samalah macam orang kata semayang Syekh menghadap kiblat, tak mana-mana pun kan Tuhan tak tahu gitu. Ya.
Orang kata share menghadap kiblat dan semayang, tak menghadap pun bukan tuan tak tahu, kita sembah dia. Ni cakap macam tu lah, ni orang biol juga ni. Sedangkan menghadap itu arahan Allah, apa nak bebal sangat kan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, tu ayat Quran. Allah kata hadapkan tu syariat. Ya. Jadi ada setengah orang dia tak nak faham. Sebab apa? Jahat nafsu dia. Dia buat jahat, orang nak tegur, dia kata tak payah tegur-tegur, tak payah. Dia kata semua hakikat Tuhan pada otak dia. Lepas tu ambil batang gokan tu sesar atas kepala dia. Mau mata kepala kau ni dari Tuhan dia. Betul. Ambil batang cangkul hentak kepada dia. Pom ni dari Tuhan. Dia baru dia tahu. Andai pula kau nak melaung. Ni bila jahil meletakkan tak kena tempat. Syariat wal hakikah letak kena tempat. Syariat letak hakikat letak, syariat luar, hakikat dah dalam. Kalau orang pakai seluar dalam kat luar, kata apa? Seluar dalam dia pakai kat luar, kata orang gila kau ni, kau nak main gusti. Ya, seluar dalam pakai dalam, seluar luar pakai luar. Baru orang kata orang tu apa? Normal. Ini pakai seluar dalam kat luar ni. Kata gila. Itulah. Faham tak? Sebab ada bunyi-bunyi macam tu. Mengaji tak faham. Tujuan dia apa tu? Jangan jadi golongan Jabariyah. Jabariyah bila orang nak tak tadi kata semua hakikat dari Tuhan. Dia nak lagi. Ya. Dia nak lagi pada syariat. Jaga boleh jadi sesat, menjadi kufur ni. Ya. Kita kena imbang syariat wal hakikah. Sebab tu mengaji biar faham. Kadang-kadang mengaji tak faham. Payah juga. Ya. Bila orang nak nasihat kata ini hakikat dari Tuhan. Itu bahlul. Ya. Sebab Islam dibina data dua, suka memberi nasihat dan suka menerima nasihat. Tu Islam. Ya, Islam bina kata dua tu, suka memberi nasihat dan suka menerima nasihat. Orang yang suka menerima nasihat itu orang yang jiwa dia bersih. Dia ada sifat tawaduk, sila tegur. Sebab ulama dulu mengarang kitab besar-besar kan, lepas tu ujung dia kata apa? Kalau karangan saya tersilap, tolong betulkan. Padahal di karang kita berpuluh kulit bukan jalan-jalan orang. Mana dia bersifat tawaduk. Ya. Dan dia pula suka memberi teguran dengan ikhlas. Sebab kalau tak suka diam, dia benda tak suka dia, Nabi tak aku umat kan. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaisa minni. Siapa tak ambil berat urusan umat Islam tu bukan umat aku Nabi ni. Orang tak betul dia apa je, lantak dia lah hakikat dari Tuhan. Oh, itu jawapan salah kan. Kita ada syariat dan ada hakikat. Jalan sekali biar betul. Sebab mengaji biar faham. Kadang-kadang mengaji orang jadi bodoh, orang dia tak reti. Ya. Sebab apa? Ikut nafsu. Bila ikut nafsu, tertutup jalan makrifat kamu dengan Allah. Ya, bahaya tu. Dia pergi kat situ dan syariat hakikat begitu. Kalau tak ikut, tertutup. Ya, dia tak dapat makrifat tu pusing, tak betul. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina. Katakan ya Rasul yang paling sempurna. Dengan singkat dapat dia, aman kami beriman, tunduk dan yakin billah dengan Ta'ala yang maha esa, maha tunggal, maha berdiri, mana berdiri sendiri, qiyam nafsi, dengan kepastian dan wujud, wujud hakiki ialah Allah Ta'ala, tunggal tu, ahad. Dan kami membenarkan apa yang turun kepada kami dari hadrat Allah berupa kitab yang menjelaskan tauhid ni. Ya, semua tu dijelaskan. Terutama kita tengok dalam surah Al-Ikhlas, terang menunjukkan sifat-sifat ketuhanan Allah yang Maha Agung. Sebab tu baca 3 kali sama macam khatam Quran, punya pahala. Ya, ada pun hakiki dia lain pula dan dia baca Quran 3 kali. Ya, kau tak juga nak baca 3 kali ya. Ya, habis banyak ibadat kan, sama pada haji dan umrah. Ada yang pergi haji umrah. Ya, buat ibadat tu je. Itu tidak faham. Ya, sebab keadilan Allah Ta'ala kasih. Kadang orang tu tak mampu nak pergi haji sampai ke mati, tu bagi pahala cara lain pula. Kan? Buat amal ni sama pahala dia. Ya, itu maknanya. Dan apa yang diturunkan pada masa lalu ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq, kepada para pendahulu kami. Coba dia Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, Ishaq, Nabi Yaqub dan asbat, yakni anak-anak dan cucu keturunan Yaqub. Dan kami juga membenarkan ma'ut ya Musa wa Isa wan nabiyun, apa yang diberikan kepada Nabi Musa
Nabi Isa dan para nabi yang maujud, yang diadakan dan menerima ilham min rabbihim, dari Tuhan mereka. Ya, mereka sesuai, ya, maka mereka sesuai dengan apa? Isti'dad mereka. Apa isti'dad? Persiapan. Bagi kita nak buat tu benda kena ada persiapan, baru dapat bantuan. Ya, kita buat benda cantik, orang tengok, oh bagus ni, baru dibantuan. Begitu dia. Persiapan hati kita apa? Farriq galbak minal aghir, kosongkan lain daripada ta'ala. Tuan tuang lah. Ke dalam tak bersih lagi, tak tuang dan habis. Adalah kecantikan Islam dan Yahudi dia kat konon dia beriman dengan Nabi Musa, tapi dia tolak Nabi lain. Kristian pula sesat ni, konon dia beriman dengan Nabi Isa, konon dia tolak yang lah. Kita tidak. Kita beriman dengan Nabi besar kita Muhammad SAW dan kita menerima seluruh Nabi-Nabi. Ya, semua syariat saja ada perubahan. Tapi Nabi-Nabi semua kita wajib iktiraf. Dia sebagai utusan Allah, sebagai Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Musa, Isa. Dia masih Musa, Isa. Sebut nama Nabi. Nabi apa? Nabi Musa. Mana ada Nabi Musa? Nabi Isa tak ada kan? Yang ada yang Isa. Jadi baca suratul A'la ke Ibrahim wa Musa ni. Oh, untuk ini apa pula dia baca? Habis makmum parakah belakang. Ni kiraat sendian berhad ni. Dan menerima ilham min rabbihim, dari Tuhan mereka sesuai dengan apa? Isti'dad, persiapan dia. La nufarriqu baina ahadin minhum. Itu sikap kita sebagai orang Muslim. Kami tidak membeza-bezakan seorang pun di antara mereka dalam kepatuhan dan kebenaran, itu maksud dia. Adapun maratib, martabat lain. Martabat paling tinggi Nabi besar kita Muhammad SAW. Kita tak beza dari segi kepatuhan, keyakinan. Kita yakin dia Rasul. Ya, dan kita patuh pada arahan. Dan bagaimana kami membezakan dan mengistimewakan? Sebab apa? Nahnu, kami yang menganut agama Allah, yang bertajalli di suruh cakarwala. Ya, Tuhan mana yang mentajalikan, mendedahkan kebesaran daripada cermin dia apa? Cakrawala, semua makhluk ni. Tu. Wa nahnu lahu, kepada Ta'ala kami ni sesuai dengan kebersendirian, kemeliputan. Wah, sedap bahasa. Kepada Allah mana? Allah Ta'ala yang bersendirian, dia ahad tunggal. Kemeliputan, dia muhit, itu nama Tuhan. Muhitun, mana meliputi. Ilmunya, kuasanya, takluk, dia semua meliputi. Bukan meliputi itihad, salah. Pada zat kita bercampur zat Tuhan, jadi kafir pula tiga itu. Dan ketampakannya di seluruh manifestasi. Ya, fa'ina matuan lu pasamah wajhullah. Di mana sahaja kamu pada ada wajah, bukan wajah zat dia. Wajah mana? Wajhu tajalli. Mana wajah pendedahan. Cermin tu semua jadi cermin kepada kewujudan dan keagungan. Dan dengan segala sifatnya dan namanya, ya, yang tidak ada perbezaan sama sekali. Ya, maknanya kami baginya muslimun, mana menyerahkan diri, ya, beriman dan yakin. Atau sifat dia muslim bermakna kalimah aslama yuslimu islaman, menyerahkan diri. Itu maknanya. Habis kemudian wa may yabtaghi ghairal islami dinan fanaikum alamin. Siapa ambil lain Islam sebagai agama, Tuhan tak terima. Ini ayat akan datang. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fanaikum alamin wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sadaqallahu alazim.